Okey, tadi ada majlis potluck. Fun-fun bersama rakan pejabat. Sekarang ni saya di pantry menikmati kopi dan air kowe bersama rakan-rakan lah. Rakan. Baik, tadi persoalan saya, kalau ada 1 juta apa nak buat? Jadi saksikan dua orang istimewa, orang hebat yang berkongsi. Kalau mereka dapat 1 juta, apa mereka nak buat? So, saksikan. Okay, so tengah hari ni kita bersama seorang yang famous kat UPM ya, Encik Paul. Okay, so Encik Paul, ada sedikit soalan, boleh Encik Paul? Boleh, banyak pun boleh. Apa nak kira kita sesama kita ya. Okay Encik Paul, nak tanya, kalau Encik Paul ada 1 juta, apa nak buat? 1 juta dia yen ke rupiah ke RM? RM. Wow. Satu jawapan pertama, wow. Wow, okay. Tapi kalau saya rasa kita ni sebenarnya hidup kita sementara. Duit yang ada pun 1 juta tu pun tidak kekal buat selamanya. Kalau saya dapat tu, pertama saya enjoy jugalah sikit. Tapi enjoy yang berlandas kat agama lah. Selepas tu kita bekalan kita ke akhirat lah. Kita mungkin dermakan banner benda yang kekal lah. Untuk kita lihat harta kita di akhirat nanti, bukan di sekarang ni, di akhirat nanti. Kita tu sebab kita ni, harta kita ni sebenarnya bawa ke mati. Orang cakap tak ada, tak, harta bawa mati. Jadi kita beli barang-barang untuk bawa mati nanti. Kita tengok di akhirat tu ada tak harta kita. Mana barang-barang yang kita bawa ni barang yang bermanfaat pada masyarakat. Kita infakkan harta kita. Begitulah caranya. Kita panggilkan pelaburan yang pintar. Menangis. Bukan kita joli-joli sakan beli ni tak ada. G-Shock pun kalau kita dapat, kita beli G-Shock, kita sedekah pada orang. Itu orang pakai tengok jam setiap detik tu. Ya Allah, Tuhan je yang tahu. G-Shock kalau tu beli Japan lah, janganlah G-Shock yang tukar tali dia. Jadi supaya duit yang kita dapat itu akan menjadi tasbih. Kita di akhirat kelak nanti. Itulah sekadar sikit perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Cik Paul. Okey, kita bersama dengan Encik Syahri ya. Dengan kata berbalik pada Jepun. Okey. Konnichiwa. Okey, Encik Syahri nak tanya sikit lah tengah hari ni ya. Santai-santai kita dengan penonton ya. Nak tanya, kalau ada 1 juta ringgit Malaysia apa Encik Syahri nak buat? 1 juta ringgit Malaysia Apa nak buat dengan 1 juta? Biasanya kalau kita dengar ada orang 1 juta ni nak selesaikan komitmen hutang, ada yang nak berbelanja, ada yang nak buat macam-macam perkara lah. Tapi kalau saya 1 juta, saya memang ada komitmen bulanan juga, hutang apa semua, tapi saya tak nak selesaikan dahulu dengan 1 juta ni. Perkara pertama yang saya nak buat, mungkin saya akan buat dalam pelaburan yang paling rendah risikonya lah untuk tahun pertama ni. Contohnya macam ASB. Contohnya macam ASB, Government ni dia paling rendah dia punya risiko dia dan ada keuntungan. Dan ASB nak terus buat 1 juta tak boleh kan. Dengan saya akan gunakan nama ahli keluarga saya sekali lah, 250 semua tu. Dan kemudian pada bila dapat keuntungan tahun pertama tu, contohnya 1 juta, contohlah 7%. Jadi mungkin dapat dalam 70,000. So daripada 70,000 pertama tu lah yang akan gunakan untuk bayar komitmen bulanan seterusnya. Sebab orang kata kalau dapat 1 juta pertama ni macam-macam kita boleh buat, tapi untuk create another million kena ada cara juga. Kan? Jadi tak perlu belanja dulu, invest dulu. Tak perlu nak bayar semua hutang sekaligus dulu. Invest dulu, kemudian barulah kita fikirkan cari ilmu guna, dan boleh gunakan juga 1 juta tu insya-Allah untuk kita buat ibadat dan sebagainya, bersedekah dan sebagainya. InsyaAllah. Mantap. Kalau saya pula kalau saya dapat 1 juta, insya-Allah kalau Allah kurniakan,
Pertama sekali adalah saya akan simpan 1 juta itu dalam tempoh tertentu, insya-Allah mungkin dalam tempoh 1 tahun untuk investment. Kerana 1 juta kalau kita salah guna, insya-Allah sekejap je, tak lama pun. Sebab nak dapat 1 juta ni memang susah. Orang kaya dapat 1 juta, dia akan gandakan berjuta-juta. So daripada 1 juta yang pertama, dia akan jadi 1 juta kedua, ketiga dan keempat, dan seterusnya akan jadi berjuta-juta. Jadi bagi orang macam kita ni, kalau Allah kurniakan, Allah takdirkan kita dapat 1 juta, saya nak invest supaya contohnya kalau kita 1 juta masuk dalam ASB, mungkin dalam 4 akaun kan, sebab maksimum 250,000. Jadi kemungkinan dividen tahunan kalau 7% dapat 70,000. So bayangkan kalau kita simpan 10 tahun, 700,000. 1 juta tak berganjak, tapi kita ada 700,000 dalam puasa 10 tahun. 700,000 kita boleh beli rumah, kita boleh settle ke hutang, kita boleh buat macam-macam. Kita boleh infak, kita boleh bina surau, kita boleh bawa mak ayah kita, keluarga kita pergi umrah, macam-macam kan, insya-Allah. Itu satu cabang investment. Belum lagi mungkin kita beli berapa rumah dalam, bukan bayar cash, tapi kita boleh bayar. Dan mungkin dalam tahun pertama kalau kita invest 70,000, 1 juta tak berganjak, dalam 1 tahun saja 70,000 ni boleh menyelesaikan, boleh bayar semua komitmen kita. Seronok tak? 1 juta tak habis. Ada orang tolong bayar rumah, kereta dalam tempoh 1 tahun. So macam-macam boleh buat. Yang penting dalam antara yang saya nak buat, kalau saya dapat 1 juta, saya nak beli 2 ekor kuda. So kuda lebih kurang 50,000 atau 100,000 seekor. Jadi 2 ekor ni saya nak sedekahkan, nak infak, nak wakafkan di ladang alat warisan untuk kemajuan, untuk perjuangan Islam. So ladang alat warisan ni di Kuala Pilah, milik Tuan Ahmad Dahlan, insya-Allah. Kalau Tuhan kurniakan, saya akan, salah satunya impian saya nak beli kuda. Itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum. Doakan mudah-mudahan termakbul. Kun fayakun.